السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-30 surah Fussilat. Tolong buka pada muka surat 338, jilid yang ke-8, tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu rasa takut dan jangan kamu rasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam ayat ini kita dapat melihat satu busyra. Busyra ni satu berita gembira untuk orang yang beriman, kerana dalam ayat yang lalu menceritakan hukuman yang menakutkan kepada mereka yang ingkar. Sekarang tiba waktu untuk menceritakan nikmat, kurniaan, anugerah Allah kepada mereka yang taat. Kata Waqi' disebut oleh Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Maksud busyra ni datang dalam beberapa keadaan. Yang pertama, busyra fi thalathati mawatin. Yang pertama, indal maut. Ketika seorang yang beriman itu mati sakaratul maut, kita akan melihat peluh keluar di dahinya, tanda diterima oleh Allah SWT. Seolah-olah dia gembira meninggalkan kesusahan hidup dunia, kerana orang yang beriman ni, mereka mati dipanggil mustarihun, berehat daripada kepayahan hidup dunia. Yang kedua, kata Imam Waqi', iaitu fil qabr, bahawa busyra itu datang ketika masuk dalam kubur. Nanti datang mungkar nakir bertanya, maka dia dapat menjawab semuanya dengan tepat. Maka tibalah waktu untuk berehat, iaitulah kubur yang sempit itu akan diluaskan sejana mata memandang dan terang seperti cahaya matahari waktu duha. Ataupun yang ketiga digambarkan di sini, busyra itu datang ketika indal ba'th, iaitu ketika dibangkitkan. Wallahu a'lam. Ini merupakan penjelasan para ulama tentang apa yang disebut tentang istiqamah ni, iaitu hadiah Allah SWT untuk orang yang istiqamah mentaati perintah Allah dalam hidup, menjauhi perkara-perkara maksiat. Antara satu tafsiran dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya. Dan telah kita huraikan bahawa perkataan sin dengan tak dalam istiqamah itu difahami dengan makna kesungguhan. Maklum, sekali-sekala seorang itu mungkin tergelincir, tapi kegelinciran itu tidak berlaku berterusan. Leka-leka dia akan bertaubat kepada Allah SWT. Bersungguh-sungguh untuk mewujudkan pembaik pulihan, peningkatan diri dari perkara-perkara maksiat itu, supaya dia kembali kepada Allah SWT. Ibaratnya yang disebut sebagai al-khatul mustaqim itu jalan lurus. Apabila kita nak menuju ke satu destinasi, tentulah kita menentukan GPS kita. Adat, maklum, kelemahan manusia, kekurangannya, tiba tengah jalan mungkin dia mengantuk, dia keluar sekejap ke R&R, tapi dia kena balik segera ke laluan asasnya untuk dia sampai ke destinasi itu. Maka itulah tamsilan yang paling munasabah untuk menggambarkan kegelinciran ataupun kekurangan yang berlaku dalam kehidupan waktu dia mungkin penat, mungkin waktu itu dia lemah imannya, maka tergelincir melakukan maksiat, tapi dia kembali segera supaya dapat memperbaiki diri. Jadi itu sebab antara permohonan Nabi kita SAW supaya istiqamah dalam langkah yang keempat, supaya sentiasa istiqamah dalam hidup ini, antara doa Nabi kita SAW, amalkan setiap hari doa ni tuan-tuan. Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kedua hadis ini merupakan hadis sahih. Satu daripada riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bahawa kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sentiasa membanyakkan doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan, zat yang maha berkuasa, membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu, kerana sifat manusia ni tadi lalai. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan, wa qulub bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha. Sungguhnya seluruh hati anak Adam itu pada antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman, di mana dia memalingkannya sekehendaknya. Jadi perkataan qalbun itu dinamakan qalbun pun kerana li syiddati taqallubihi, kerana ia mudah berubah. Sebab itu doa Nabi kita SAW antara yang paling kerap diamalkan adalah doa ini tadi. Demikian juga diajar oleh Allah SWT kepada kita dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Doa ini juga wajar kita baca setiap kali lepas sembahyang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Orang beriman ni sifat mereka selalu berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sebab engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, kerana sungguhnya engkau lah yang maha pemberi rahmat. Ini doa orang beriman di
diajar oleh Allah Taala kepada kita untuk mengamalkannya. Demikian juga pesan Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu an, supaya sekali lepas sembahyang amalkan olehmu wahai Muaz untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Tuhan, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salehku kepadamu tanpa henti-henti. Sahabat ini tuan-tuan, istiqamah ini kekuatan yang lahir daripada diri ini kerana cernaan iman berpandukan kepada ilmu yang dipelajari, kesungguhan untuk mengamalkan Islam dengan mujahadah itu. Seperti seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Ini sahabat yang masuk Islam dengan usaha dilakukan oleh mujahid mubaligh Nabi SAW namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum wa radhahum jami'an. Ini masuknya Sa'ad ke dalam Islam satu rahmat besar kepada penduduk Ansar. Itulah di pemimpin yang dikagumi, disayangi. Dia telah pun mengajak kaumnya untuk masuk Islam, ya Bani Abdul Ashhal. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, dia merupakan seorang terhormat, disayangi, yang disebut oleh Ibnu Hajar seorang yang sangat banyak keberkatannya atas lisan Nabi SAW. Beraninya Sa'ad bin Mu'az ini, sabatnya, istiqamahnya dalam kebaikan, iaitu ketika dia pergi menunaikan ibadah umrah di Mekah. Pada masa itu Mekah belum lagi dibuka oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka dia telah pun menumpang di rumah seorang kafil dia, seorang rakan baik dia yang sentiasa menjadi penjamin masuk ke Mekah. Sampai hari inilah kalau kita nak pergi ke Saudi, nak duduk sana, bekerja sana, mesti ada kafil. Kafil ni mana orang menjamin kita. Kalau tak ada kafil ni, tak bolehlah kita bekerja dan sebagainya di negara Arab itu. Maka Sa'ad bin Mu'az ini telah pun dikafil oleh, kafalah oleh seorang bernama Umayyah bin Khalaf. Ini musuh Allah SWT, seorang yang sangat cekal pemusuhannya kepada Nabi, tegar pemusuhannya terhadap Nabi SAW. Dan Nabi pernah menyatakan bahawa engkau akan mati dengan tanganmu. Ini satu-satunya manusia yang kalau kita nak kata mati di tangan Nabi SAW, itu Nabi melontar lembing kepadanya. Ini Sa'ad bin Mu'az ketika sampai di Mekah, Abu Jahal bertanya kepadanya, bagaimana engkau lindung Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Mu'az ini lelaki yang cekal, pemuda yang hebat, bertubuh tinggi, putih, handsome, orang yang menjawab dengan cekal sekali, ya, aku mempertahankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berani engkau buatlah sesuatu kepada aku, nanti aku akan pastikan perjalanan kamu ke negara Syria untuk berniaga akan terhalang kerana kami berada di tengah-tengah. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ini menenangkan keadaan, memujuk kedua pihak. Tapi nak cerita Sa'ad bin Mu'az ini punya beraninya kepada Abu Jahal. Dia adalah sebagai orang datang, tetamu di Mekah, tapi berani dan cekalnya yang kita pelajari perkataan sabat dan juga istiqamah ni tuan-tuan mati dan dikasih sekalian. Jadi doa Nabi SAW supaya kita ni sentiasa istiqamah dan sabat adalah doa yang telah kita pelajari ni tadi untuk diamalkan selalu. Kelima, antara perkara yang menyebabkan seorang itu istiqamah adalah mempunyai rutin jadual berzikir kepada Allah secara berterusan. Sebab itu Allah menggambarkan orang beriman ni ketika dalam peperangan pun mereka dikurniakan oleh Allah istiqamah, sabat dalam jihad yang kita bayangkan jihad itu berlaku. Kalau zaman modennya orang Islam yang sedang dihapuskan, diusahakan untuk dihapuskan oleh Yahudi, bayangkan bagaimana bom jatuh setiap waktu, sampai anak-anak tidur pun terkejut setiap waktu bila mendengar bunyi dentuman. Bayangkan begitu ketakutan menimpa mereka kalau kita berada di situasi seperti itu pun. Tapi Allah tetap mengingatkan mereka dengan firman-Nya melalui surah Al-Anfal ayat ke-45, orang beriman, andai mereka nak istiqamah, ingat Allah ni tidak boleh lekang daripada diri walaupun dalam peperangan. Iaitu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, apabila kamu merangi satu kaum musuh, maka pegang teguhlah kamu dengan tali Allah, berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Mana ingat Allah ni bukan dalam keadaan aman, tenang, tenteram sahaja. Bila-bila masa, walaupun dalam peperangan, kerana itu akan melahirkan kesuburan iman dan kesinambungannya. Lagi perkara keenam yang akan menimbulkan istiqamah dalam amalan harian kita adalah mengajak manusia kepada Allah SWT. Ini kerja dakwah ni yang dituntut ke atas kita, yang merupakan kerja para Nabi, para Rasul. Itu dapat kita lihat dalam surah Yusuf yang lalu. Dalam ayat 108 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk di kalangan kaum musyrikin. Jadi kerja menyampaikan Islam ini patut dilakukan, diusahakan supaya istiqamah itu berlaku dalam diri kita, kerana kehidupan manusia ini dia memerlukan orang lain supaya keimanannya bertambah kuat. Jadi satu pejabat bila kita bekerja, usahakan untuk ada tempat untuk sembahyang, supaya dengan orang bersembahyang itu kita akan kekal bersembahyang, sebagai contohnya. Lagi perkara yang menimbulkan istiqamah dalam diri seperti yang dikemukakan dalam kitab-kitab tafsir dapat kita lihat. Sebagai contohnya tafsir
mawdu'i daripada ayat-ayat Quran, iaitu kita mesti mengusahakan dalam hidup ini mencari rakan, teman yang saleh, yang muslih, terutamanya di kalangan para ulama, orang yang mengetahui ilmu agama. Duduk bergaul dengan mereka, ini merupakan sokongan yang paling kukuh untuk seorang itu istiqamah dalam kebaikan. Sebab itu setiap Jumaat kita membaca dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan golongan yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua mata kamu paling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan dunia, dan jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan dalam keadaannya itu melampaui batas. Ini kita dapat lihat bagaimana dalam hadis-hadis sahih dalam bab taubat sebagai contohnya. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itu kisah seorang yang telah pun membunuh 99 nyawa. Dia bertanya kepada seorang yang disifatkan dirasakannya alim, dan kemudian orang itu telah menasihatinya supaya pindahlah kau ke tempat yang baru. Tak ada siapa nak menghalang kamu daripada bertaubat. Pergi ke tempat sekian-sekian, di sana ada orang menyembah Allah, sembahlah Allah bersama dengan mereka. Jangan kembali ke negerimu semula kerana negerimu itu merupakan negeri yang buruk. Ini pesan kepada orang, seseorang itu untuk mencari teman yang betul. Dengan sebab itu engkau akan istiqamah melakukan kebaikan. Sebaliknya kalau engkau duduk bersama dengan mereka lalai, maka kelalaian itu akan menjangkit pada dirimu. Maka ini adalah perkara yang disebut bagaimana untuk melahirkan sifat istiqamah dalam kebaikan. Lagi sungguhnya banyak sekali langkah-langkah untuk memulihkan orang itu istiqamah, orang itu sabat dalam Islam, iaitu hendaklah dia membiasakan dirinya mujahadah untuk bersabar. Kerana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. So itu dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, Man yatasabbar yusabbiruhullah wa man yastaghni yughnihillah wa lan tu'tau ata'an khairan wa awsa' min as-sabri. Barang siapa yang gigih mengamalkan kesabaran hidup, maka Allah akan beri kepadanya nikmat sabar. Maknanya satu sifat yang mulia. Siapa yang membiasakan dirinya merasa cukup atas kurniaan Allah, maka hidupnya akan sentiasa cukup walaupun orang melihat dia serba kekurangan. Dan ketahuilah olehmu bahawa tiada pemberian yang lebih hebat daripada kurniaan sifat sabar oleh Allah kepada seorang itu. Jadi yang terakhir sekali, tuan-tuan dimulakan sekalian, untuk menyebabkan seorang ini timbul dalam dirinya sifat sabar, sifat istiqamah yang kita pelajari ini, iaitu hendaklah dia sentiasa membaca ayat-ayat dan hadis-hadis, kisah-kisah tentang nikmat syurga dan juga azab neraka. Sebahagian yang telah kita paparkan dalam ayat-ayat ini adalah gambaran yang akan menyebabkan keimanan seorang itu memuncak, subur, dan itulah di antara sebab mengapa dia boleh istiqamah. Bayangkanlah bila Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 133 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. Kalaulah kita duduk kat dunia ni, beli rumah mana sekalipun, kita akan rasa sempit satu masa nanti. Nak diubah, nak di renovate, tak sesuai dengan cita rasa kita. Tapi ke akhirat, rumah yang disediakan Allah tu terlalu luas, terlalu indah. La yabghuna anha hiwala. Dia tak ada seorang terfikir untuk pindah ke rumah yang lain. Sedangkan kat dunia, sekejap saja kita duduk di satu tempat, kita akan bosan. Maka bacaan seperti ini akan menumbuhkan iman, menyebabkan sifat malas, culas dalam beribadah itu akan terhapus. Dengan sebab itu akan lahir tempatnya istiqamah dalam beramal. Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya tentang syurga. Contohnya bila melihat keluarga Yasir yang ditindas itu, pesan Nabi sangat menarik sekali supaya mereka istiqamah. Melihat ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, Nabi itu keji sekali, Sumayyah itu. Apakah kata-kata Nabi kepada keluarga yang mulia ni? InsyaAllah saya akan bawa kisah ni dalam kuliah akan datang sebagai satu injection semangat untuk kita dan melakukan ketaatan supaya membaca kisah para salihin, para sahabat, para salafus salih ini, supaya subur dalam diri kita perasaan ingin beribadah itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.